Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung Syakban dan lebih kurang seminggu lagi kita akan masuk ke bulan yang mulia iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Sudah tentu sambutan untuk kita menyambut Ramadan pada tahun ini sangat-sangat berbeza berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya oleh kerana kerajaan sekarang ini sedang melaksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kalau sebelum ini, seminggu atau 2 minggu sebelum Ramadan, kita lihat di kampung-kampung terutamanya sama ada di rumah, di masjid ataupun di surau, kita banyak buat kenduri kendara, doa selamat, ya, tahlil kesyukuran sebelum kita menyambut Ramadan. Tapi pada tahun ini kita tidak dapatlah berkumpul beramai-ramai untuk membuat perkara seperti itu. Dan tidak lama lagi kita akan melihat anak bulan dan kemudian akan diumumkan oleh penyimpan Maha Besar Raja-Raja iaitu tarikh penentuan 1 Ramadan. Dan pada malam itu, pada malam pertama iaitu sekiranya besok berpuasa, maka malam itulah kita memulakan solat tarawih. Jadi tahun ini agak berbeza kerana dalam PKP ini termasuk juga ialah kita tidak boleh untuk berkumpul beramai-ramai di mana-mana tempat, termasuk perkeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam iaitu berkumpul di masjid dan juga di surau. Jadi pertamanya saya nak bawa topik ini iaitu topik kesan PKP ini dalam 3 perkara. Isu besarnya adalah 3 perkara. Yang pertama ialah berkenaan dengan ekonomi. Kesan PKP terhadap ekonomi. Dan yang kedua, kesan PKP ini terhadap sosial. Dan yang ketiga ialah kesannya terhadap agama Islam, iaitu ibadat kita terutama dari segi terutama untuk kita menyambut bulan Ramadan ini. Jadi yang pertama berkenaan dengan ekonomi, saya boleh bagikan kepada dua, iaitu pertama ekonomi negara kita dan yang kedua ekonomi diri kita sendiri, sama ada kita dan juga kita sebagai ketua keluarga untuk memantapkan ekonomi diri kita. Jadi yang pertama, bagaimana kita boleh membantu kerajaan untuk meningkatkan ekonomi semasa PKP ini. Kita lihat ekonomi negara terjejas. Virus COVID-19 ini sebenarnya dia bukan sekadar membunuh manusia, tetapi dia lebih dahsyat daripada itu, dia boleh membunuh ekonomi dan juga melumpuhkan ekonomi negara-negara. Pertama, negara-negara yang terjejas, dan yang kedua, negara yang tidak terjejas pun akan terjejas kerana mereka ini berdagang dengan negara-negara yang terjejas. Kalau kita lihat negara yang pertama yang jatuh dari segi ekonominya ialah tempat mula-mula berlaku wabak COVID-19 ini iaitu di Wuhan, China. Kita lihat ekonomi China runtuh, jatuh teruk. Sebelum ini China adalah kuasa ekonomi yang kedua terbesar di dunia, tapi boleh jatuh dengan begitu cepat. Begitu juga negara seterusnya iaitu Korea Selatan dan juga Jepun. Negara yang kukuh ekonominya, tetapi oleh kerana corona COVID-19 ini, negara mereka boleh lumpuh. Sekarang ini kita lihat COVID-19 ini sudah tersebar hampir ke seluruh dunia dan sekarang yang begitu hebat melanda ialah di USA, Amerika Syarikat, di Spanyol, Jerman dan juga di Itali. Kita lihat negara mereka itu ekonomi agak lumpuh. Tetapi kita lihat
negara China, Jepun, Korea telah mula bangkit semula. Begitu juga dengan negara Jerman telah bangkit semula. Jadi cadangan saya, apa yang kita dapat bantu kerajaan untuk memulihkan semula ekonomi semasa PKP ini, bagaimana? Apa yang perlu kita buat untuk membantu kerajaan? Sebenarnya benda ini bukanlah satu benda yang payah. Mungkin di kalangan kita ada fikir, kita ni orang kampung aja. Kita ni orang daerah, ini saja. Dan apa yang dapat kita sumbangkan untuk ekonomi negara. Dan kita ni pun bukanlah berduit sangat untuk nak menyumbang kepada tabung COVID-19 tu. Kita lah bukanlah berduit sangat. Dan kita ni kalau kita nak pakat-pakat potong duit kita, gaji kita untuk bagi pada kerajaan, kita fikir juga kita pun bukannya orang senang juga. Jadi bagaimana kita perlu buat untuk menyokong ekonomi negara kita? Petuanya begini, iaitu kita hendaklah menyokong pelaksanaan PKP ini. Mudah-mudahan kalau kita bekerjasama bersama-sama, mudah-mudahan PKP ini dihentikan cepat. Berakhir dengan begitu cepat. Sekarang ini kita dah berada dalam 3 fasa. Fasa pertama 2 minggu, fasa kedua 2 minggu, sekarang ni kita fasa ketiga. Selepas fasa ketiga ni kita pun tak tahulah bagaimana keputusan kerajaan, sama ada yang keempat, ada kelima ataupun ditamatkan dengan ketiga ni. Kerajaan akan menengok dan menilai bagaimana kerjasama kita sehingga boleh dibendung jangkitan dan juga penyebaran COVID-19 ini. Kalau kita lihat penyakit-penyakit yang lain seperti contohnya denggi atau malaria, puncanya adalah nyamuk. Jadi bagaimana kerajaan membenteras ialah untuk menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Di mana denggi dan malaria adalah penyakit yang membunuh juga. Dan tidak ada ubat yang khusus untuk merawat penyakit ini. Tetapi berjaya dicegah oleh kerajaan dengan menghapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes dan juga nyamuk tiruk, nyamuk malaria ini. Dan begitu juga dengan COVID-19 ini, di mana kerajaan tidak beri kita keluar rumah dan bercampur gaul dengan bebas supaya penyebaran ini dan juga rangkaian penyebaran virus ini dapat diputuskan dan dihentikan. Dan kalau ini kita berjaya buat dalam tempoh yang cukup pendek ini, maka dengan itu apabila kerajaan membatalkan ataupun tidak menyambung PKP ini, maka dengan segera ekonomi negara akan naik semula. Kita lihat beberapa sektor yang penting bagi negara akan beroperasi semula. Sektor ekspor, sektor import. Sekarang ini dalam pelaksanaan PKP ini kita lihat ada sesetengah barang yang dijual di pasaraya harganya melonjak sampai 5-6 kali ganda daripada biasa. Contohnya iaitu bawang merah, bawang besar. Kalau sebelum PKP harganya sekitar RM2, tapi sekarang ini sudah RM8, RM10. Kerana apa? Kerana kekangan dan juga banyak halangan dalam import dan juga ekspor. Kita mengimport bawang daripada negara lain dan oleh kerana kesukaran untuk penghantaran dan sebagainya menyebabkan harga itu tinggi. Jadi kalau PKP ini berakhir dengan cepat, perkara-perkara tersebut dapat diatasi. Begitu juga dengan sektor-sektor, terutama sektor pekerjaan yang sekarang ini tidak dapat beroperasi langsung. Contohnya penerbangan. Bagaimana nasib syarikat penerbangan yang besar-besar termasuk MAS-nya, AirAsia-nya, bagaimana mereka ini tidak beroperasi dan tidak ada pendapatan, dan bagaimana dia nak maintain dari segi operasinya dengan dari segi pinjamannya, kos pekerjanya dan lain-lainnya. Jadi kita hendaklah menyokong supaya PKP ini dapat diakhiri dengan begitu cepat.